Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwatul iman, kita boleh sambung kuliah duha kita. Lama kita tinggal buku ni. Pak Mi ingat muka surat berapa? 44. 45. Kita muka surat 45, iaitu pembahagian as-sunnah menurut sampainya kepada kita. Jadi ikhwatul iman, bagaimana sunnah itu boleh sampai kepada kita dan bagaimana sunnah itu dibahagi-bahagikan. As-sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dilihat dari segi sampainya dibahagi menjadi dua. Hadis Nabi ini kita kata seluruhnya hadis sunnah. Tetapi dalam perkataan sunnah Nabi itu dia dibahagi pada dua. Bahagian yang pertama dipanggil dengan sunnah yang mutawatir. Sunnah yang mutawatir. Dan bahagian kedua dipanggil sunnah yang ahad. Dipanggil sunnah yang ahad. Hadis mutawatir ialah berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampai secara bersamaan oleh orang-orang terpercaya dan banyak dengan cara yang mustahil mereka bisa bersepakat untuk berdusta. Ikhwatul iman, antara sunnah Nabi dengan Al-Quran ada sikit perbezaan. Perbezaan dari segi Allah memelihara. Dua-duanya Allah pelihara. Tetapi cara Allah pelihara Al-Quran, kalam dia, dengan cara Allah pelihara sunnah, dia agak tidak sama. Quran ni kalam Allah. Kalau ada orang cuba berbohong ataupun mengadakan surah-surah palsu, itu sangat jelas. Itu sangat jelas. Ada orang pernah memalsukan ayat tentang surah Al-Fil, surah gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia palsukan. Dia kata al-fil, mal fil, wa ma adraka mal fil, jismun kabir wa khartulun tawil, hadha fil. Dia palsukan ayat tu. Tapi orang boleh kenal. Tak ada seorang pun tak kenal, semua kenal. Dia kata pasal surah tu nama gajah kan, fil, maka dia kata fil, gajah. Mal fil, apa yang kamu tahu tentang gajah? Wa ma adraka mal fil, apa jalan kamu dapat tahu bahawa itu gajah? Jismun kabir, badan dia besar. Wa khartulun tawil, belalai dia panjang. Dia kata haza fil, inilah gajah. Orang gelak pecah perut. Sangat di rihul kazib, bau bohong. Ada orang
Assalamualaikum warahmatullahi. Dan palsukan ayat-ayatnya lain, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, dia buat surah palsu. Dia buat ya ayyuhal muslimun in kuntum fi dhalalin mubin. Ya ayyuhal muslimun in kuntum fi dhalalin mubin. Wahai orang-orang Islam, kamu dalam kesesatan yang nyata. Jadi, tak payah bila orang tengok ayat tu, tak payah kita sembang. Ini ayat apa? Tak payah sembang. Orang sepakat menolak. Kenapa? Kerana Allah sangat memelihara kalam dia. Sangat memelihara kalam dia. Demikian juga dengan sunnah, ikhwan, Allah pelihara. Tetapi cara Allah pelihara Quran tidak sama dengan cara Allah pelihara hadis. Menyebabkan hadis itu terpecah menjadi dua bahagian. Satu bahagian kita panggil hadis-hadis yang mutawatir. Satu bahagian kita panggil hadis-hadis yang ahad. Apa beza dua bahagian ini, ikhwan? Hadis-hadis mutawatir ini adalah hadis-hadis yang mustahil wujud pembohongan, mustahil. Kerana satu hadis, sahabat yang meriwayatkan dia, angka dia lebih daripada 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang. Imam Ahmad kata ada hadis mutawatir riwayat sampai 70 orang. Mustahil 70 orang ni berbohong, mustahil. Mereka pula para sahabat. Hadis mutawatir ini adalah hadis yang tak boleh terima ada pembohongan. Seperti mana Quran itu, bahasa dia dan makna dia juga dipanggil mutawatir. Quran lafaznya mutawatir, maknanya mutawatir. Apa makna mutawatir? Tidak wujud pembohongan pada lafaz, tidak wujud pembohongan pada makna. Itu makna mutawatir. Maka hadis pun demikian. Hadis ini ada yang mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi. Ada hadis yang mutawatir lafaznya, ada mutawatir maknanya. Tapi ala kulli halnya hadis itu mutawatir. Tidak wujud pembohongan. Dan kalau orang cuba nak cari cacat dia, tak jumpa. Tetapi ada pun hadis pada bahagian ahad. Pada bahagian ahad inilah kita kata wujudnya hadis hasan, hadis hasan sahih, hadis dhaif, dhaif yang terlampau dhaif, dhaif yang tidak terlampau, dan palsu. Kerana pada bahagian ahad tidak wujud jaminan bahawa hadis itu boleh selamat. Maka pada bahagian ahad para ulama bekerja keras untuk memelihara hadis itu. Maka pada bahagian inilah kita menyatakan al-isnadu minad din, bahawa sanad itu daripada agama. Kalau tidak kerana sanad, manusia akan bercakap apa yang dia cakap dan dia akan kata itu agama. Pada bahagian kedua inilah para ulama bekerja agak keras berbanding pada bahagian yang pertama. Bahagian pertama dia mutawatir. Rangkaian sanad dia itu, jalur sanad dia itu sangat dipercayai, matanya, lafaznya, sampai orang kata bohong, kita kata mutawatir. Mutawatir bermakna menolak pembohongan. Itu makna mutawatir, menolak pembohongan. Tapi kalau hadis itu dalam kumpulan ahad, bermakna rawi-rawi yang ada di dalam dia kurang daripada hadis-hadis yang boleh dikatakan mutawatir. Di sinilah wujud kita dengan Mu'tazilah. Wujud apa? Mu'tazilah dia menerima mutawatir, dia tolak ahad. Khususnya dalam akidah. Kita ahlu sunnah dalam akidah, kita menerima mutawatir, kita menerima ahad dengan syarat dia sahih. Hadis ahad ini kita terima dengan syarat dia sahih. Hadis mutawatir ini kita tak sembang dia sahih tak sahih, pasal dia dah mutawatir. Mustahil ada pembohongan, mustahil. Macam hadis bersugi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli salatin. Kalaulah tidak kerana aku takut membebankan umat aku nak suruh mereka sugi. Tiap kali semayang, sugi. Tiap kali uduk, bersugi. Hadis itu 70 orang para sahabat bercerita Nabi cakap benda yang sama. Mungkinkah 70 orang ni duduk buat satu mesyuarat, mari kita bohong tengok? Tak boleh.
Zaman tu, zaman lah tak tahulah ada internet, Facebook, macam-macam boleh bohong. Zaman hari tu 70 orang. Kesepakatan, keseragaman para sahabat mengaji duduk depan Nabi, nak join sekali tu susah. Mereka orang yang sibuk. Tapi 70 orang para sahabat boleh menyatakan, boleh menyebut lafaz yang sama, boleh menyebut matan yang sama, boleh menyebut kalimah yang sama, dan boleh menyebut makna yang sama, maka dia mutawatir. Maka siapa tolak sugi itu sunnah daripada Nabi, kata para ulama, dia boleh keluar daripada Islam. Dia tak bersugi lain bab. Siapa tak gosok gigi? Malas kambing tak gosok gigi pun orang makan sup lidah. Lagu tu dia punya ingat kan. Tapi kalau dia bantah, dia kata apa sugi-sugi sunnah Nabi, mana ada sunnah, dia membantah riwayat yang mutawatir, maka dia boleh keluar daripada Islam. Itu beza mutawatir dengan ahad. Di sisi Imam Ahlus Sunnah, bila kita bercakap hal aqidah, hadis mutawatir kita pakai sebagai hujah, hadis ahad kita pakai sebagai hujah. Cuma hadis ahad kita kata syarat dia mesti sahih, dhaif tidak boleh. Dhaif dalam aqidah ditolak di sisi Ahlus Sunnah. Adapun Mu'tazilah yang kita duk baca Al-Ibanah tu, Imam Abu Hasan duk kritik depa balik. Adapun Mu'tazilah, dia kata di dalam akidah kita hanya menerima mutawatir, kita tidak menerima ahad. Kerana hadis ahad ini hadis-hadis yang tak ada jaminan kejujuran, itu dia kata. Kita tidak. Di sisi Ahlussunnah, kullu as-sahabatu kulluhum udul. Sahabat Nabi ni semua adil, walaupun seorang dia adil. Lepas itu ada hadis riwayat satu orang yang kita panggil dengan nama gharib, tapi dia sahih. Kenapa? Seorang tu sahabat. Kalau seorang tu sahabat, gharib lah, pelik lah kan. Macam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sahabat lain tak riwayat hadis tu. Umar Al-Khattab seorang kan. Sanad dia gharib lah. Pasal apa? Dia seorang. Tetapi walaupun dia seorang, dia siapa? Dia Umar Al-Khattab. Adakah orang tak kenal Umar Al-Khattab? Tak baca-baca hadis, ulama hadis tengok-tengok Umar Al-Khattab, siapa dia ni? Kalau ulama hadis tanya siapa dia, dalam ilmu hadis nama dia Syekhul Majhul. Syekhul Majhul, satu syekh yang tak diketahui. Apabila ulama hadis majhulkan rawi itu, maka sanad dia jatuh kepada dhaif. Sanad dia jatuh. Tapi Umar Al-Khattab ni bukan Syekhul Majhul. Umar Raja' pun ma'ruf. Nampak dah Umar Al-Khattab. Kita tengok gambar Umar Raja' kan, jadi bos Jepun bakmi Sarjan Hasan. Kita tengok-tengok, ni ma'ruf ni, Syekh ma'ruf. Syekh ma'ruf maksudnya syekh yang dikenali. Tiba-tiba Umar Al-Khattab jadi majhul, tak kenal, maka tidak betul. Maka sahabat Nabi, walaupun dia seorang, sanad jadi gharib, tetapi dia boleh diangkat, dilonjak kepada martabat yang sahih. Pasal itu Bukhari mengambil hadis itu, dibubuh dalam Sahih Bukhari, dan Muslim bubuh dalam Sahih Muslim. Dia lain dengan para ulama tabi'in. Ulama tabi'in, mereka tak jumpa Nabi, tiba-tiba mereka cakap, mereka kata ada hadis. Mereka cakap ada hadis, tiba-tiba mereka tak sebut nama sahabat, terus mereka sebut daripada Nabi, sedangkan dia tak jumpa Nabi, dia hanya mengaji dengan sahabat. Tiba-tiba dia kata Nabi bersabda. Yang ni orang panggil tadlis. Kalau tak silap saya kat POH, orang putih panggil skip. Skip, betul ya? Kat POH jangan buat terkejut. Saya lagi terkejut. Skip ni dia langkau. Tengok kat POH, ada bahasa kat POH yang tak tahu lagi, saya sampaikan. Skip ni dia langkau. Betul kan, orang putih panggil skip. Betul Pak Mek? Skip Jadi sepatutnya dia ulama tabi'in, dia sebutlah nama sahabat, baru tak langkau, baru ada jambatan. Tiba-tiba dia tak sebut nama sahabat, dia langkau, dia sebut Nabi bersabda. Maka biasanya hadis macam ni, hadis ni orang panggil dia menjadi hadis yang bila dia langkau, dia tak jumpa Nabi, ada problem lah.
Kenapa dia tak sebut sahabat tu? Adakah dia tak kenal? Mana boleh dia tak kenal sahabat? Maka dia tidak boleh melakukan penyembunyian. Sembunyi itu orang panggil apa? Tadlis. Dia sembunyi. Bila dia sembunyi sesuatu, dia dipanggil rawi yang tadlis. Bila kata tadlis, wahuwa dhaif, dia jadi dhaif. Bila dia jadi dhaif, riwayat itu gugur sebagai hujah. Biasanya ini berlaku dalam kumpulan hadis-hadis yang ahad. Bukan hadis hari ahad. Hadis tu dipanggil ahad kerana dia kurang. Kerana rawi-rawi dia tu kurang. Kurang sikit, tidak seperti hadis-hadis yang sahih. Kerana itu ikhwatul iman, dia nak bagi tahu kepada kita secara seluruhnya semua kita panggil hadis dari Nabi. Tetapi apabila kita bercakap bab hujah, Allah memelihara hujah tidak sama. Maka ada hujah yang begitu kuat dipanggil hadis yang mutawatir, sunnahnya mutawatir. Ada dipanggil sunnah yang ahad. Yang ahad ini banyak pula kategori. Ada yang ditolak, ada yang tidak ditolak, ada yang sebagai kesaksian, ada yang sebagai hujah. Tengoklah martabat dia, sahih ke, hasan ke, dhaif ke, palsu ke. Palsu kita buang terus. Palsu kita buang. Kenapa kita buang? Kerana Nabi bagi ancaman, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang bohong pada aku muta'ammidan, dengan sengaja, dia rancang. Ada satu buku ditulis oleh Imam As-Suyuti, nama dia Tadribur Rawi. Di situ Imam Suyuti menghuraikan tentang rawi-rawi. Imam Suyuti kata ditangkap satu orang, kemudian di soal siasat dia, kenapa kamu buat hadis palsu? Kenapa kamu buat hadis palsu? Dia bagi jawapan, dia kata aku buat hadis ini. Dia mengaku, dia kata aku buat. Kenapa kau buat? Kau tak tahukah Nabi kata siapa bohong kepada dia dengan sengaja tempat dia dalam neraka? Dia kata dia tahu. Habis pasal apa buat? Dia kata ra'aitu an-nasu ala fiqhi Abi Hanifah. Sebab aku tengok manusia ni banyak sangat duk bincang fiqh Abu Hanifah sampai depa tak ada masa baca Quran. Maka aku buatlah hadis-hadis palsu berkenaan dengan kelebihan baca Quran supaya dia nak baca Quran. Niat dia baik, orang duk mengaji banyak sangat, Quran tu orang tak baca, tak tadabbur, dia buat hadis palsu. Maka Imam As-Suyuti kata inilah yang Nabi maksudkan. Orang tu tahu kata tu bukan hadis, dia reka, dia bina, dia buat, dia olah, dia design bagi cantik. Dia kata Nabi kata orang lagu ni masuk neraka tak keluar dah. Pasal tu Imam Al-Haramain dengan bapak dia satu hari berkelahi. Bapak Imam Haramain kata, ini ada dalam syarah dibuat oleh Nawawi, syarah kepada Sahih Muslim. Apa bapak Haramain kata? Bapak Imam Haramain kata, orang yang buat hadis palsu, orang yang buat, bukan pengamal. Kita hari ni banyak bukan buat apa kan, amal ya. Yang buat hadis palsu mula-mula dia kafir. Kafir dah. Pasal apa? Dia buat wahyu, dia buat agama. Wahyu tu hanya buat turun. Dia buat, dia kafir. Imam Haramain ni anak, dia kata tak leh lagu tu ayah. Sebab Nabi kata masuk neraka, Nabi tak sebut kafir. Pak dia kata dah masuk neraka kafir ah. Dia kata dah. Tak mesti masuk neraka kafir. Dan orang masuk neraka pula ada dua jenis, dia kata. Ada orang masuk neraka tak keluar dah, ada keluar. Pasal Nabi bagi syafaat. Kan Nabi kata syafa'atu ala ahli kabair min ummati. Allah izin aku bagi syafaat kepada si pembuat dosa besar daripada umat aku. Tapi dengan izin Allah. Allah izin, aku bagi syafaat, dia keluar ah. Maka orang yang buat hadis palsu, kata Imam Haramain, dia pembuat dosa besar. Kalau Allah tak ampun dia duduk neraka lama. Mungkin lama tu macam tak keluar dah. Tapi satu hari mungkin dia keluar. Pak dia kata tak ada.
Kalau neraka Tuhan punya, hamba keluar dia. Tapi neraka tu Tuhan punya, Tuhan tak tahu keluar. Pasal dia pencipta agama. Begitu dahsyat kedudukan orang buat hadis palsu. Dia hantar surat kepada Imam Bukhari, tanya tentang rawi yang buat hadis palsu. Dia tahu hadis tu palsu, dia buat. Lepas tu dia ajar orang macam hadis sahih. Apa kata Imam Bukhari? Halal darah dia. Halal darah ni maksud dia apa? Boleh bunuh dia. Dia bukan orang Islam. Begitu dahsyat. Tapi siapa dia? Orang yang pembuat, asal yang buat. Adapun hari ni duk sebar hadis palsu, ini semua tak tahu ekor kepala. Dia semua pengikut saja. Baca kitab tu, baca kitab ni, dia percaya, dia buat yang tu, dia buat yang ni. Ini semua dosa besar pasal dia tak mengaji. Maka tuan kitab kita cuba nak beritahu pada kita ikhwan tentang dua pembahagian hadis ini. Baik, hadis mutawatir mempunyai 4 syarat. Pertama, diriwayatkan oleh orang yakni rawi yang banyak dan telah diperselisihkan tentang jumlah minimal dari rawi yang banyak tersebut atas beberapa pendapat. Pendapat yang dipilih adalah 10 orang. Imam Ahmad kata 20 orang. Bermakna satu hadis, nak cari satu hadis tu lafaz dia sama, maksud dia sama, semua sama, 10 orang sahabat nak sebut susah. Pasal sahabat mengaji ni time tak sama. Ada sahabat dengar, ada sahabat tak dengar. Tetapi ada sahabat dia boleh sebut dengan bahasa macam tu, sahabat lain pula sebut bahasa yang sama, saling tak tumpah. Cari 10 orang. Kalau boleh dapat 10 orang, maka itu dipanggil mutawatir. Sebab kadang-kadang sahabat tu sebut bahasa macam lain, dia ni bahasa macam lain, tetapi orang kata bimakna wahid, makna dia satu. Yang ni orang panggil mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi. Mereka berbeza bahasa tetapi menuju pada arah yang sama, dan yang sebut itu lebih daripada 10 orang, 11 orang, 12 orang. Maka dia panggil mutawatir, kesepakatan yang benar, tidak ada pembohongan secara makna, ada juga secara lafaz. Lafaz sama. Oh, subhanallah. Bila hadis itu ada macam ni, dia memenuhi syarat yang pertama. Yang kedua, bilangan yang banyak ini tetap demikian daripada mulai awal sanad, pertengahan sampai akhir sanad. Sanad itu macam tu, banyak. Satu orang sahabat dia dengar, dia sampai pada berapa orang sahabat yang lain. Ulama tabi'in dengar, dia ada anak murid berapa banyak. Kadang-kadang begitulah kedudukan hadis-hadis yang Allah nak pertahan nilai dia mutawatir. Begitu banyak sanad dia. Dia pertahan daripada awal sanad, tengah sanad sampai akhir sanad, sampai orang yang akhir riwayat. Macam kepada Imam Bukhari kan. Imam Bukhari nak sebut siapa dia, guru dia nak sebut, maka mempunyai sanad yang begitu hebat, yang tak putus, makna dia semua sama. Oh dahsyat, ini mutawatir. Yang ketiga, bilangan jumlah mereka banyak, mustahil menurut adat mereka sepakat untuk berdusta. Mustahil lah orang banyak ni duduk, mari kita buat satu konspirasi. Ini tak tahulah ni apa, hak Sabah ni apa nama, Lahad Datu kan. Yang tu tak tahu Lanun betul ke Jack Sparrow ke, tak tahu lah. Nak pilihan raya ni macam-macam orang kat bawah, macam-macam. Ini semua khabar-khabar yang tak tahu mutawatir ke ahad, tapi memang ahad lah. Ahad tu pula tak tahulah sahih ke hasan, dhaif ke palsu. Seolah-olah sempadan Lahad Datu ni macam tak ada askar sekor. Awak askar semua pemegang kenduri ke? Yang boleh beratus orang main attack Lahad Datu tu, mati 2 orang polis, 3 orang polis, apa ni? Ni kerja apa berita ni? Pasal apa? Tak tahulah pasal apa. Dengar kata Lahad Datu ni nak tukar. Lahad Datu nak tukar Lahad Belian ke Pak Min? Negeri kaya Sabah Sarawak tapi rakyat paling miskin. Orang dah sajalah, ni bukan hadis apa-apa ni, saja. Saja lu tengok berita ni, apa dia punya cerita. Mana pi tentera di situ tu? Yang kata apa satu lagu tu Pak Min, si baju hijau sedang bertugas.
Apa lagi? Peluru main macam mana kah? 60-an punya lagu tu. Kak Pa ingat tak? Tak ingat. Nama lagu Si Baju Hijau Sedang Bertugas. Apa nama dia? Dahuri Salisa Huri. Lagu dia tu. Ini bukan baju hijau, ni baju biru. Mana polis ni tunjuk dalam gerak khas ni dahsyat. Kes besar-besar boleh selesai. Lanun pun senapan patah je. Tembak 2 orang mati dah. Kepiu. Lahadatu Kepiu. Ini semua cerita-cerita yang rawi dia mungkin berpakat untuk berbohong. Tak boleh macam tu. Tak boleh lagu tu. Yang keempat, sandaran penyampaian kepada sesuatu yang konkret seperti penyaksian atau mendengar langsung. Di antara benda yang ada dalam hadis yang mutawatir ni, bahasa dia itu bahasa yang konkret, tak dapat diragukan. Seperti dia kata, sami'tu, rawi itu kata, aku yang dengar. Jadi dia cerita, dia ada di situ, dia dengar. Atau dia kata, sami'na, kami semua dengar. Atau dia kata, ra'aitu, aku tengok Nabi buat. Dia tak kata Nabi pernah buat. Bila kata Nabi pernah buat, mungkin dia kata Nabi pernah buat, dia dengar daripada orang yang cerita. Tapi dia kata ra'aitu wa ra'aina atau ra'aina, aku tengok sendiri Nabi buat, ataupun kami semua, ataupun kunna 'indan Nabi, kami semua berada di sisi Nabi. Tiba-tiba jadi kes macam ni. Julusan ma'an Nabi, kami duduk dengan Nabi, tiba-tiba Nabi kata begini. Ini semua bahasa-bahasa yang jazam, bahasa-bahasa yang kuat. Biasanya hadis mutawatir dia wujud bahasa-bahasa yang macam ni. Dia berbeza dengan qala Rasulullah, telah berkata Rasulullah. Mungkin sahabat yang kata telah berkata Nabi, macam mana dia tahu Nabi kata? Kerana dia mendengar sahabat lain sampai pada dia. Maka kalau begitu dia tidak akan jadi lafaz yang mutawatir. Tapi dia tetap sahih, tapi dia masuk dalam kumpulan ahad. Inilah dia nak bagi tahu kepada kita hadis-hadis yang apa itu, yang sampai pada martabat mutawatir begitu. Adapun hadis ahad ialah hadis yang derajatnya tidak sampai ke derajat mutawatir. Hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi empat syarat tadi. Maka bila syarat tadi tak ada, dia tak jadi mutawatir. Hadis-hadis ahad terbahagi menjadi 3 macam. Ada masyhur, itu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang rawi atau lebih pada tahap tabaqat. Pada tiap tabaqat tingkatan sanad dan tidak mencapai darjat mutawatir. Hadis ahad ada yang dipanggil ahad masyhur. Pasal apa? Rawi itu 3 orang mungkin. Atau mungkin korang dipanggil hadis aziz. Sanad yang aziz dalam kumpulan mutawatir. Kalau yang masyhur tadi 3 orang, maka yang aziz ni kurang daripada 3 orang. Ataupun dipanggil juga hadis gharib, kurang daripada 2 orang, seorang lah. Maka bila rawi dia makin sikit, maka hadis itu makin ada namanya lain. Sampailah seorang, kita panggil gharib. Hadis ni rawi dia gharib, iaitu diriwayatkan oleh seorang rawi secara bersendirian. Dia seorang. Pada satu tempat tu dia seorang. Kemudian mungkin berpindah pada rawi lain juga, seorang juga. Maka dia panggil rawi yang gharib. Tetapi boleh menjadi sahih sekiranya yang duduk di situ para sahabat yang terkenal. Mereka ni sangat hebat, sangat hebat. Jadi ikhwatul iman, yang dia nak cerita muka surat 45 sampai 47 ialah sunnah ada 2 jenis. Satu mutawatir, satu ahad. Dan kata ulama hadis, sunnah yang mutawatir ni tak banyak, sikit bilangan dia. Yang banyaknya adalah yang ahad. Yang ahad begitu. Baik. Tajuk baru. Bab yang kedua. Bab pertama habis dah. Jadi lama juga nak habis bab pertama, 2 kali renovation tu. Baru habis bab. Dahsyat. Masuk bab yang kedua, bab ni. Kedudukan as-sunnah dalam syariat Islam. Yang ni maksud tajuk kita ni.
Saya rasa di sinilah dia punya durusul muhim. Durusul muhim. Apa dia? Pelajaran yang penting kita nak ambil di sini. Ini tajuk yang tuan kita bubuh. Umat Islam sepakat bahawa apa sahaja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan, perbuatan ataupun takrir, penetapan yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir dan ahad dengan sanad yang sahih, maka wajib bagi kita untuk menerimanya dan mengamalnya. Itu asas. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi yang sahih, imam mutawatir wa imam ahad, dia sahih, kita mesti terima. Kita mesti terima. Tak terima, kita salah. Kita ada dosa yang Allah bubuh di belakang kita. Pemberian istilah mutawatir dan ahad adalah untuk menunjukkan nilai sanadnya, bukan untuk membolehkan kita menimbang-nimbang dalam menerima dan menolak dalil-dalil tersebut. Hadis terpecah jadi dua, ahad dan mutawatir. Itu bukan satu benda yang kita boleh pegang kata untuk tolak hadis, tidak. Para ulama membahagikan mutawatir dengan ahad ini, satu kerana amanah mereka, yang kedua kerana apa? Kerana untuk memberi istilah-istilah kedudukan hujah, kuat ataupun tidak. Dan itu bukan dalil untuk menolak. Macam Mu'tazilah, saya ada ahad, saya tak mau, dia kata. Tak boleh, itu menolak. Rawi dia 2 orang kita panggil masyhur, rawi dia 3 orang panggil masyhur, rawi dia 2 orang kita panggil aziz, rawi dia seorang kita panggil gharib. Makin sikit rawi dia, kita kata makin sikit hadis tu tak boleh pakai. Tak, belum tentu. Pembelajaran itu bukan hujah untuk menolak, tapi untuk mengetahui kedudukan hadis tu macam mana. Tetapi di atas nama hadis kita kena menerima, walaupun dia mutawatir, walaupun dia ahad. Dan hadis kita nak tolak ni ada dia. Ada bab hadis kita tolak. Hadis apa? Hadis maudhu', hadis mukhtalaq, hadis masnu'. Ini semua dalam satu uncang palsu. Hadis-hadis macam ni kita tolak. As-sunnah yang qat'i, yang pasti, yang jelas, dan zanni, dugaan, adalah sebagai hujah bila sanadnya sahih. Sunnah, ada sunnah yang qat'i, ada hadis yang qat'i. Apa dia? Apa dia? Yang satu hadis dia bercakap tentang satu bab, dan hadis itu sendiri menghuraikan bab itu dengan detail. Yang tu kita panggil qat'i. Kalau benda tu haram, hadis tu kata haram terus. Sampai kita tak payah duk bincang apa makna benda ni, apa hukum dia. Hadis tu dia putuskan terus, qat'i. Dan ada lagi hadis-hadis yang bersifat zanni, yang kita kena cari dalil lain dan dia tak memutuskan dengan tepat. Maka zanni ni berlakulah khilaf para ulama. Qat'i tak berlaku khilaf. Jelas. Haram mas. Nabi kata haza haramun ala zukuri min ummati. Mas ini haram kepada tiap-tiap laki-laki daripada umat aku. Dia putus, dia sebut mas dan dia sebut hukum. Maka kita panggil qat'i. Sunnah ni sunnah yang jelas. Jelas dah dia. Sanad dia jelas, matan dia jelas, nak buh tamana pun jelas dah. Qat'i. Tapi tak banyak lagu tu. Quran pun macam tu. Ada ayat qat'i, ada ayat zanni. Allah Ta'ala firmankan tentang apa dia? Az-zaniyatu waz-zani, pencuri penzina perempuan dan laki-laki. Allah kata pukul. Qat'i. Jelas. Kita tak payah fikir penzina perempuan dan laki-laki ni nak buat apa. Tak payah fikir. Quran kata pukul. Habis lah. Qat'i, dia putuskan. Tapi ada zanni. Aula mastumun nisa, bila kamu pergi ke tandas ataupun kamu sentuh perempuan, maka kamu kena ambil wudu atau bertayamum. Maka dia sebut sentuh. Dan sentuh pula dia tak putus dengan makna apa. Dan orang Arab itu makna sentuh tu banyak makna pada dia. Yang ni kita panggil zanni. Bila zanni, wujudlah terbukanya para ulama nak bagi pandangan. Maka yang zanni ni pula dia kena pergi cari dalil lain. Tiap-tiap orang jumpa ayat zanni, dia nak pakai dengan satu hukum, dia kena bawa dalil-dalil yang lain. Maka mana-mana orang yang hujah dia kuat, itulah yang jelas.
dengan bahasa Arab, dengan maksud ayat, dengan suasana orang Arab itu memahami dia, begitulah. Sunnah pun demikian, dia kata ikhwan, ada yang zanni, ada yang qat'i. Dia akan jadi hujah walaupun dia qat'i, walaupun dia zanni, dengan syarat sanad dia adalah sahih. Kerana as-sunnah sebagai sumber pembentukan hukum Islam yang oleh para ulama dan mujtahidin dijadikan sebagai rujukan istinbat tempat ambil hukum dalam hukum syariat. Dengan kata lain, hukum-hukum yang ada pada sunnah merupakan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, yang fungsinya sebagai hukum dan perundangan-perundangan yang wajib diamalkan. Quran dan sunnah tidak ada wajah pertembungan, tidak ada wajah pertembungan, mesti selaras. Kalau ada pertembungan, bermakna ada sunnah yang tak betul di situ. Palsu mungkin, mungkar mungkin, tak betul ya. Quran dengan Quran tidak ada pertembungan, Quran dan sunnah tidak ada pertembungan, langsung tidak ada. Kerana wujudnya sunnah untuk menjadi penjelasan kepada Al-Quran. Sunnah adalah wahyu, Al-Quran adalah wahyu daripada yang satu, daripada Allah Jalla wa'ala. Baik, ikhwatul iman, di bab yang berikut ini dia nak bawa kepada kita hujah menyatakan di dalam Al-Quran wujud ayat-ayat yang Allah suruh kita ikut sunnah. Ini puak-puak tolak hadis kan, engkar hadis. Dia kata mana ada ayat-ayat Quran suruh ikut hadis, tak ada kata. Jadi kita bila Nabi dah wafat habis lepas itu depa semayang qamat, depa tak ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak ada. Dia Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dia buang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pasal dia kata Nabi dah wafat, apa yang kita nak jadi qapla-qapla, tak ada apa. Tenang je ni orang kata senang. Happy go lucky lah gitu. Bagi qaplah orang apa. Nabi dah tak ada. Ada kita pergi tanya, tak ada nak tanya siapa. Jadi dia nak bukman pada kita ayat Quran, kita panggil sama ada isyarat dia sarih ataupun ghairu sarih. Ayat-ayat dia nak bukman ini begitu terang, Allah menyebut kita kena ikut sunnah. Kena ikut sunnah. Cuma kita nampak secara terang ataupun tak terang. Kalau kita nampak dengan terang, itu nama dia sarih. Kalau kita nampak tak terang, nama dia ghairu sarih. Kita nampak tak jelas. Sama ada kita nampak tak nampak, isyarah itu ada di dalam Al-Quran. Bahawa kita tidak boleh hidup tanpa sunnah, mesti dengan sunnah. Ada Quran, ada sunnah. Mari kita tengok Al-Quranul Karim menyuruh kita berhukum dengan as-sunnah. Quran suruh kita berhukum dengan as-sunnah. Quran suruh kita bertahkim dengan as-sunnah. Quran suruh kita ambil sunnah itu sebagai hakim, pemutus hukum. Kerana banyak daripada ayat Quran sunnah yang memberi penjelasan. Mari kita tengok. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berhukum kepadanya. Antara lain Allah Taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka, dan barang siapa menderhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Di sini ada isyarat Allah menyebut kalimah Rasul. Sunnah datang dari siapa? Tok Wali? Wali Songo? Dari Rasul lah. Ada Rasul, adalah sunnah. Sebab sunnah bukan Quran. Bila Nabi Adam
duduk dalam surga. Nabi Adam keluar dari surga. Allah Ta'ala guna perkataan qulna bitu minha jami'ah, kami perambat semua keluar. Bitu kasar bahasa Arab, bahasa kita melingkup bang. Kalau pergi, kata satu orang masuk, dia dihalau. Orang tanya, awak dihalau macam mana? Tuan rumah kata, pergi engkau. Orang Filipina dengar tak sakit hati. Tapi tuan rumah kata, ni Dajjal melingkup bang. Oh, hati sakit. Hati sakit. Baru dia rasa dia kena ambat. Allah guna bahasa bagi Adam, Hawa dan Iblis rasa. Rasa dia marah. Allah kata, ihbitu minha jami'a. Hampa semua ni keluarlah ni. Aku tak mau tengok sandiwara ni. Dia kata jami'a, semua. Adam, Hawa dan Iblis keluar. Lepas tu Allah kata apa? Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Hampa keluar, aku nanti buat mai kepada hampa petunjuk aku. Faman tabi'a hudaya, siapa yang ikut petunjuk aku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tak perlu takut dan dia tak perlu sedih. Jadi Allah kata kepada Adam, bila kau turun ke dunia akan datang kepada aku, kepada kamu huda, petunjuk. Apa itu petunjuk Allah kepada Adam? Imam Ibn Kathir kata, petunjuk Allah kepada Adamnya ialah Allah bangkitkan daripada keturunan Adam ini Nabi dan Rasul dan beri kepada mereka kitab. Maka kitab yang kita namakan dengan suhuf ke, dengan kitab ni ke, ini adalah petunjuk daripada sisi Allah. Apabila ada Nabi, kaum dia kena ikut dia. Apabila ada Rasul, Nabi itu kena memakai syariat yang Allah beri pada Rasul itu. Pasal Rasul kerja dia lebih luas daripada seorang Nabi. Nabi ni dia cakap ajak kawan-kawan dia cukup. Tapi Rasul sampai musuh dia kena ajak. Nabi cakap kalau orang cerca-cerca dia bawa diri dia pergi satu tempat, tak apa. Pasal bukan kewajipan dia seru sampai musuh dia. Tapi Rasul tidak. Rasul kena berhadapan dengan musuh. Antum bayang Nabi Nuh 950 tahun pasal jadi Rasul lah tu. Kalau jadi Nabi tak mampu nak sabar dengan orang lagu ni. Banyak Nabi-Nabi yang Quran tak sebut nama dia. Banyak, terlampau banyak. Tapi ada Rasul-Rasul yang Allah sebut dan Allah tak sebut riwayat hidup mereka. Ulul Azmi, itu dahsyat. Kena bukan-bukan. Ibrahim pergi jumpa dengan Namrud. Musa dan Harun jumpa dengan Fir'aun. Untuk apa ni? Pasal mereka Rasul. Bukan main-main. Kerja besar. Jadi bila ada Rasul, barulah ada Rasul itu akan dapat Alkitab daripada sisi Allah. Wa ataina Dawud zabura. Kami beri Zabur pada Daud. Dan setiap kali Daud mensyarahkan Zabur, setiap kali Daud tak bagi umat dia buat ini, tak bagi buat ini, maka itu sunnah Daud. Itu perkataan Daud, itu ucapan Daud. Bila Nabi Daud menyatakan umat dia buat ni betul, itu takrir yang Daud beri pada umat dia. Bila Daud kata tak boleh, itu larangan dia. Maka terciptalah perjalanan ummah dengan Nabi. Maka Rasul, daripada kalimah Rasul, wujudlah sunnah. Maka Quran menggunakan kalimah Rasul, kalimah masdar itu. Tempat terbitan dia. Sunnah datang daripada mana? Daripada Rasul. Daripada Rasul. Dia membawa risalah. Pada diri Rasul ni ada dua benda. Ada Alkitab dan ada sunnah dia. Dan diturunkan kepada Rasul kitab dan seumpama kitab bersama dengan penurunan Alkitab. Apa dia? Sunnah dia. Sunnah dia. Maka Quran menyebut tentang tidak patut bagi laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman iza qadallahu wa rasuluhu amra. Allah tentu dah macam mana, Rasul dia tentu dah macam mana, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tiba-tiba mukmin laki-laki dan mukminah perempuan ini tak mau pakai apa yang Allah tentu dan Rasul tentu. Dia cari benda lain. Allah kata siapa buat lagu tu, tak terima sunnah Nabi, tak terima Al-Quran, siapa buat demikian, ya'sillaha wa rasulah,
dia telah pun berdosa kerana derhaka pada Allah dan Rasul. Ketika itu dia terserempak dengan kesesatan yang nyata. Cuba tengok bahasa Arab Tuhan guna. Satu dia kata faqat, satu dah taukid di situ. Lepas tu dia kata dhalla, satu. Lepas tu dia tambah lagi satu, dalalan. Tengok macam mana dia kena rejam dalam dunia kesesatan. Sungguh-sungguh orang ini sesat, dia masuk dalam sesat nyata di sisi Allah. Kenapa? Siapa berani kata orang tak ikut Allah dan Rasul dapat petunjuk? Siapa dia? Di sisi Allah, malaikat, Rasul, orang-orang beriman, siapa tak ikut Allah dan Rasul, sesatlah. Sesatlah. Maka kalau dah begitu sesat, dalalan mubina, sesat dia nyata di sisi agama. Cuma dialah tak tahu dia sesat, pasal dia tak belajar. Sesat kita ada di mana? Wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang derhaka Allah dan Rasul. Kita ambil hadis Imam Bukhari adalah Riyadhus Salihin. Nanti kita jumpa hadis itu. Hadis itu ada jilid pertama. Kita akan jumpa hadis itu. Hadis daripada Abu Hurairah. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk faham makna siapa yang sesat, yang derhaka ni. Apa Nabi kata? Hadis ni semua kita hafal. Apa dia? Nabi kata kullu ummati yadkhulunal jannah. Umat aku semuanya masuk syurga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Umat aku semua masuk syurga. Yang Islam ni lah. Illa man aba. Melainkan yang enggan. Dia guna kalimah aba. Iblis pun macam tu juga. Aba wastakbara. Enggan. Kecuali dia enggan. Kenapa ya kawan? Enggan ini bukan sifat orang ugut kita. Tak. Enggan itu perasaan kita. Kita yang tak mau. Aba. Dia enggan. Illa man aba. Melainkan dia tak mau masuk syurga, tak masuk. Maka sahabat kata, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa dia orang tak mau masuk syurga tu? Nabi jawab mudah saja. Nabi kata man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang turut aku, dia masuk syurga. Siapa yang tak turut aku, dialah yang enggan masuk syurga. Sangat jelas. Hadis ini memberi jelas pada ayat ini. Siapa dia orang yang sesat itu? Man ya'sillah, derhaka Allah. Yang maksud derhaka Allah ni apa dia? Wa man na'asani, siapa tak mau ikut aku. Siapa tak mau ikut? Dan Nabi kata apa dia ikhwan? Nabi kata kamu kena sayang aku lebih daripada diri kamu, mak bapak kamu, anak kamu dan manusia seluruhnya. Macam tu percaya kita kat Rasulullah. Macam tu percaya kita kat Rasulullah. Percaya kita kat Rasulullah ni mimma siwahuma, mengatasi segala benda yang kita nampak, tak nampak, rasa, tak rasa. Percaya kita tu lebih. Macam tu percaya dia. Dan tak boleh wujud derhaka. Allah sebut dalam ayat ni, Allah dah bagi dah ketetapan, Rasul menyampaikan ketetapan itu. Tiba-tiba ada orang laki-laki mengaku beriman dan perempuan yang mengaku beriman, dia ni tak mau. Dia ini al-khiyaratu min amrihim. Dia khiyar. Dia pilih yang lain. Bila dia pilih yang lain tak ikut Allah dan Rasul, Allah kata satu aja, may ya'sillah. Siapa derhaka pada Allah, dia sesat. Oh, jadi saya ingat satu ayat ni boleh buat kita muhasabah. Sekarang dalam dunia pilihan kita, ada orang bagi, ada Nabi bagi. Kita nak pilih yang mana? Saya bagi mudah. Satu contoh mudah lah. Tapi sakit hati jugalah dengar kat bawah. Itu mudah. Tapi sakit hati jugalah. Orang mati kita baca doa panjang-panjang. Baca doa, buat tahlil, baca doa berkajang. Pada tangan macam tu turun buat atas paha. Tak habis lagi. Kajang panjang. Baik, tak mau nak bincang lah doa tu ya ke tak ya, tak mau bincang. Tapi doa benda bagus lah. Panjang. Siapa ajak doa panjang lagu tu? Jawapan dia mudah. Dia kata ulama ajak. Clear. Jawapan dia
Orang putih kata very clear. Cukup clear Pak Min. Clear. Baik. Nabi ajak pula macam mana? Ada Nabi ajak satu doa, naik tangan atas, turun. Tak ada pernah ada riwayat sahabat berdoa lagu tu, tak ada. Apa Nabi ajak doa orang mati? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ini tu Nabi ajak. Mana tahu Nabi ajak duduk baca sembahyang mayat. Doa tu untuk mayat lah, bukan. Jangan pergi baca doa tu masa buat kekah pula. Dapat anak kekah, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Itu doa mayat. Jangan baca doa mayat masa kekah. Ni baca sembahyang mayat. Baik, mudah saja. Apa dia? Ketika Allah mengajak Rasulnya dengan satu doa, tok nenek kita mengajak dengan satu doa pada satu bab yang sama, apa pilihan kita? Kita kena ikut Allah dan Rasul. Habis orang tua nak boh mana? Orang tua tak boh mana? Duduk tempat orang tua. Nak boh mana? Bukan kerja kita pergi ubah orang. Orang tua duduk sebagai orang tua. Orang tua beriman dengan Nabi, orang muda beriman dengan Nabi, semua beriman dengan Nabi. Benda tu dia tak ada pening, tak ada ghaflah apa. Pasal Allah bagi kita dalam ayat ini, Allah dan Rasul telah menentukan, maka mukmin laki-laki dan perempuan jangan pilih yang lain. Jangan pilih yang lain. Cuma kita kena belajarlah sunnah Nabi, baru kita tahu yang mana Allah ajak kat Nabi. Maka selagi tak belajar, tak tahulah. Maka selagi tak belajar, buat apa yang kita tahulah. Kita nak sembahyang, Nabi ajak macam mana sembahyang. Hadis Bukhari, hadis Muslim daripada Abu Hurairah, Nabi kata ambil wuduk bagi elok-elok, menghadap kiblat, maka sembahyang itu masuk dengan takbir Allahu Akbar. Nabi ajak. Mai pula satu orang, dia ambil wuduk semua elok-elok, dia duduk atas tingkap sembahyang, dia buat apa? Usalli, nawaitu usalli. Dia nak qasad, nak ta'arud, nak ta'yin. Itu dia. Sikit main ke? Qasad, apa maksud qasad? Sahaja aku sembahyang, itu qasad. Ta'arud apa dia? Sebut kata fardu. Ta'yin apa dia? Sebut nama. Kan sembahyang ada 5 waktu. Ta'yin, tentukan sembahyang apa. Sembahyang fardu ni ada 5. Ta'yin kan, tentukan. Jadi nak tentukan itu mesti dalam kandungan takbir. Mulut kata Allah sampailah mulut habis bar. Qasad kena ada, ta'arad kena ada, ta'yin kena ada. Macam mana tu? Hadis Bukhari Muslim kata, Nabi kata ambil wuduk elok-elok, sembahyang start dengan takbir. Imam Nawawi kata dalam kitab dia Al-Azkar, dalam bab takbiratul ihram, kata Nawawi, takbiratul ihram itu tidak ada harakat. Satu harakat pun tak ada, 2 harakat pun tak ada. Hanya dia kata menyebut Allahu Akbar, tidak ada harakat. Saya tak tahu tajwid, tapi saya tanya Pak Long. Pak Long dia memang mengajar tajwid. Dia mengaji dengan Abu Hasan apa tu? Abu Syari yang tu betul. Abu Hasan Syari nama dia. Yang mengajar Masjid Negara tu. Sekarang dia Datuk Abu Hasan Zahari. Pak Long mengaji dengan dia. Kalau Syari kita mengaji ni lah. Jadi Pak Long tahu lah tajwid. Saya tanya ke Pak Long, satu harakat tu apa dia? Satu harakat, 2 harakat. Kita kalau mengaji tanah Arab, tajwid tak belajar. Itu duduk berkeling orang pondok. Tajwid tak mengaji langsung, tak ada. Kecuali dia pergi buat satu bidang untuk Quran, dia jumpa tajwid. Lagu kita ini ada kelas bahasa Arab, ni ada kelas tafsir, ni ada kelas tajwid. Nak pergi kelas mana kat apa? Kelas tafsir lah. Tajwid ni dekat kita di Malaysia pun ada. Maka pasal tu orang balik, orang komplain lah, baca macam apa dia kata. Pendek tak ada, wala dolin dia. Habis tak ada 6 harakat. Dia beritahu lah macam mana harakat dolin. Dia duk komplain kata lah. Jadi saya tanya Pak Long. Pak Long kata satu alif, satu harakat. Dia kata kira harakat pakai jari. Kita kata Allah,
kira jari Allah dia dah. Satu harakat. Dia lah kata, salah ni kira salah lah. Jangan tanya balas, dengar sudah, saya tak boleh jawab sekali lagi. Kalau pergi tanya izhar iqlab, saya melingkup lagu tu balik. Jangan tanya, saya tak tahu. Tapi saya cerita ni apa yang saya tanya kat dia. Dia jawab lah balik kat apa kan. Jadi baki tu saya tak tahu. Jadi dia kata, satu alif, dua harakat. Saya kata kat dia, Nawawi kata, tidak ada harakat. Saya tanya dia, sekurang-kurang harakat tu berapa alif? Dia kata sekurang-kurang harakat, satu harakat itulah sekurang-kurang. Dia tak ada setengah harakat ataupun suku harakat, dia tak ada. Jadi sekurang-kurangnya satu orang tu nak semayang, satu harakat, Allahu Akbar, adalah harakat. Tapi Nawawi kata, lafaz Allahu Akbar tidak ada harakat. Tak ada alif. Bukan tak ada alif tulisan tu, panjang tu, mat. Orang panggil mat kan dalam bahasa mengaji ni, mat tak ada. Jadi kalau mat tak ada, ni yang kata kasat ta'arun ta'yin ni nak masuk mai kat mana? Kasat ta'arun ta'yin habis tak ada, kena 3 harakat, 4 harakat. Pak Long kata habis lama 7 harakat. 7 betul 7 harakat. Tu nak merepek lah tu. Tak apa. Jangan tanya apa dah bab tu. Dia ada panjang lah tu. Dia ada panjang. Dia lebih panjang. Kata Abang Long. Jadi satu orang dia nak lafaz Allah. Biasa orang yang sempurna ni macam kita, Allahu Akbar biasa. Allahu Akbar biasa. Bermakna berapa harakat dah situ? Habis tak ada? Macam tu kan pakcik kan? Tapi Nawawi kata tak ada harakat. Tak ada harakat. Tak ada harakat. Allahu Akbar. Habis qasad mai kat mana? Kita duk mengaji ni qasad mesti dalam kandungan takbir. Selagi mulut tak kata bar, maka masa tu boleh lintas bagi dia masuk. Tapi kalau mulut Allahu Akbar tak dan buat qasad ta'arun ta'yin, maka takbir tu tak sah. Siapa ajak ni? Orang tua-tua lah. Ulama ajak, orang tua-tua ajak. Tak apa, kita tak marah ulama orang tua-tua. Dia pun makan garam dulu daripada kita. Dia pun makan garam, dia pun kena kecil manis. Kita makan juga, kita makan garam halogen. Garam bukit, dia kurang manis dia, kurang masin dia. Kita tak kena kecil manis. Tak apa, dia pun orang tua-tua. Lah nak tanya satu, Nabi ajak macam mana? Tak apa nak baca sampai berkajang baca, tapi Nabi ajak macam mana? Nabi kata dalam hadis Bukhari, Muslim daripada Abu Hurairah, ambil wuduk bagi sempurna, menghadap kiblat, Nabi kata fakabbir, takbir. Dan Nabi tak beritahu ada qasad, ada ta'arad, ada ta'yin, tak beritahu. Nabi kata takbir, semayang itu masuk dengan takbir, Allahu Akbar, habis. Tentu ya Allah. Habis niat duk tang mana? Niat duk tang mana? Semayang kan niat. Niat duk tang mana? Niat tak duk tang mana? Niat duk tang hati ya. Habis macam mana nak semayang? Pi loy lagu tu tak ada loy apa, takbir. Bukan pi loy maka kenuri lagu tu dah. Takbir. Allahu Akbar, takbir. Habis niat macam mana? Subhanallah. Apa dia? Dalam dunia ni, semua orang tak pernah buat kerja melainkan dia tahu apa dia nak buat. Pakai segak-segak semua, keluar baju iron, baju batik pula lagi pakai stocking kasut punya sempoi. Kata nak pergi mana? Aku pun tak tahu nak pergi taman mana. Itu nama tak ada niat. Tu tak ada niat lah tu. Lah yang iron baju semua pergi mana? Aku pun tak. Orang putih panggil apa? Almayat apa? Lupa dah nyanyok tu. Alzheimer. Nanya. Orang nyanyok ni dia keluar pergi macam tu. Dia bukan ada niat. Jadi apa yang kita faham antara buat kerja dengan niat dulu. Antara teringat nak tanam pokok pisang dengan pi cangkui,
Takkan cangkui pak cik cangkui apa? Entah dah. Tak ada. Mesti pasal apa? Sifat cangkui tak sama. Ada orang cangkui nak tanam bangkai. Ada cangkui nak tanam mayat. Ada cangkui tanam gigi patah. Ada juga orang cangkui tanam azimat. Ni dia nak bagi kawan tu apa lebih kurang kan sakit perut sehari malam, dia cangkui juga tanam. Dah ada orang cangkui nak tanam ubi. Sifat cangkui tak sama, niat cangkui tak sama. Dia cangkui lubang kecil je. Kita ambil komplain, oi lubang kecil mana boleh? Habis tak ada 7 kaki panjang, 5 kaki dalam. Dia kata tu lubang mayat. Aku bukan nak tanam mayat, aku nak tanam pokok ubi. Kan ada beza. Niat kita menentukan dalam mana kita nak cangkui dan apa kita nak tanam. Antara cangkui dengan ingatlah dulu. Pasal itu kita dapati ikhwan, tak ada satu hadis sahabat bertanya pada Nabi macam mana niat. Tak ada. Bila suruh semayang di Mekah, sahabat semayang. Tak ada siapa sahabat tanya niat semayang macam mana. Yang sahabat tanya apa dia? Rokok macam mana? Iktidal macam mana? Nak tasbih baca apa? Nak selawat macam mana? Pasal apa? Benda ni kena tanya, dia pun tak pernah buat. Niat dia pun tak pernah tanya. Bahkan kalau kita mengaji lagi satu, hadis pasal niat ni mai bila? Hadis pasal niat ni hijrah. Semayang sebelum hijrah, lepas Isra' Mi'raj. Maknanya ketika semayang tak ada hadis pasal niat. Habis macam mana sahabat niat? Hadis tak ada. Ya. Kenapa? Kerana niat ni tak payah tanya. Benda mudah. Benda mai macam tu. Kita start motor sampai Batu Ilmi. Nak mengaji malam ni kan? Aku main mengaji kan? Nak main mayat ke? Tak ada. Main mayat pergi terus. Nak pergi mayat pergi terus. Sini tak ada mayat. Nak mengaji masuk mai. Manusia simpan apa dia nak buat. Dia tahu waktu apa, dia tahu nama waktu, dan dia tahu dia sembahyang kerana siapa. Dia tahu. Dan lagi satu, kalau kita nak apa, usalli, lepas tu Allah saja aku sembahyang, bar. Ni duk mengaji bahasa Arab ni. Kan? Mula-mula kita mengaji bahasa Arab, kalau boleh ingat lah. Kalau biasa kita mengaji, kita pakai Matan Jurmiyah. Matan Jurmiyah kan. Satu kitab yang kecil nipis, bahasa Arab. Dia ajak nahwu sorab. Muqaddimah kitab tu dia kata apa? Al-kalamu huwal lafzu murakkabu mufidu bil wad'i. Dalam kandungan dia bil wad'il arab. Satu benda nak jadi kalam, dalam bahasa Arab benda tu dipanggil kalam. Dia kena ada beberapa syarat. Bukan semua benda bahasa Arab kita tulis dianggap kalam. Tak. Satu benda dipanggil kalam dalam bahasa Arab, mestilah murakkabu. Dia tersusun daripada beberapa kalimah. Dalam bahasa Arab, dia tak boleh bahasa orang putih. Kena bahasa Arab. Pasal bahasa yang pakai baris bahasa Arab lah. Bahasa orang putih tak ada baris. Bahasa Arab lah ada baris. Kan kita tulis THE. Duk fikir, baris apa aku nak buh ni, atas ke bawah. Dia tak ada baris. Kalau fikir banyak sangat, dia pergi buat gila sekali. Dia tak ada baris. Baris ni bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi dia kena bahasa Arab dan dia kena ada kalimah yang tersusun. Dan kalimah tu pula al-mufidu. Kalimah yang boleh difaham makna dia. Kalau ada satu benda cakap tak boleh faham, dia buang daripada makna kalimah. Macam kipas ni, kita buka kipas kan, dia zzz. Kita tulis zzz. Apa makna dia? Apa makna dia? Macam ni Ustaz duk cerita orang hari ni punya SMS. Salam dia bokom. Salam punya panjang. Assalamualaikum. Nah, askum. Alamak. Kom-kombek kah? Kom-kom apa ni? Dia buat askum. Askum.
Ni ada mana? Dia tulis macam tu. Betul-betul macam orang Batak keluar main. Bahasa SMS ni bahasa yang tak dapat dipahami. Kadang kita dapat bahasa tu, buka kamus, buka dictionary, ni mana punya mangkuk entang lagu ni. Tak boleh faham. Tak boleh faham. Aku dia buat IQ. AAAQ, IQ sana. Dia buat AQ. Kita duk eja, kita mengaji tata bahasa. Duk pergi eja. Menatang apa? Ni. Rupanya aku. Ini semua tak dapat dipahami. Kena buang daripada makna kalam. Kena buang. Dia bukan kalam. Kalam ni dia tak boleh betul. Dia kena huruf tersusun. Baik. Saya nak bawa kalimah Allahu Akbar. Satu, dia bahasa Arab. Yang kedua, dia tersusun. Dia ada Allah, dia ada Akbar. Yang ketiga, faham tak? Bila dia kata Allahu Akbar, kita faham tak dia kata apa? Dia kata Allah Maha besar, kan? Kita faham? Apabila ada susunan pakai bahasa Arab dan diberi faham, maka agama mengiktiraf ini adalah kalam. Setiap kalam kena diterjemah mengikut makna kalam. Kalau tadi kipas, kan, kita boleh terjemah ikut suka, pasal dia tak boleh faham, maka pakai apa yang kita faham lah. Tapi kalau dia telah masuk apa yang boleh dipaham, adalah salah kalau kita terjemah kepada makna lain daripada apa yang dia dipaham. Boleh nampak tak saya nak kata apa? Jadi saya nak kata Allahu Akbar ni benda yang kita faham. Melayu terjemah apa dia? Apa Allah Maha besar, kan? Tiba-tiba bas lalu, saya kata Allahu Akbar. Dia tu kata pasal apa? Tu bah tu besar. Tak boleh. Allahu Akbar bukan bah besar. Dia benda yang ada terjemahan dia sendiri. Tak boleh pakai yang lain. Tiba-tiba kita semayang, tempat Allahu Akbar tu, kita tak buh Allah Maha besar. Kita buh aku semayang fardu maghrib bar. Adakah itu maksud Allahu Akbar? Tak, itu bukan maksud Allahu Akbar. Kenapa bila sebut Allahu Akbar, terjemahan lain yang kita buat? Jadi Nawawi punya sebutan betul. Tidak ada harakat. Allahu Akbar. Hati ingat Allah Maha besar. Baru dia masuk. Jadi tak apa. Siapa ajak lagu ni semua? Orang tua. Orang lama-lama. Tak apa. Nabi ajak macam mana? Nabi ajak semayang masuk dengan takbir Allahu Akbar. Nawawi tolong tambah, tak ada harakat. Kita telah ada dua pilihan. Ayat ni kata apa? Satu orang laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, tak patut dia pergi cari apanya orang cakap setelah Allah dan Rasul ajak nak buat macam mana. Lebih-lebih Nabi kata semayang macam aku. Itu ketentuan Allah kepada Rasul. Semayang macam aku. Tiba-tiba kita pergi buat lagu lain. Maka kata Allah, siapa-siapa yang derhaka kepada Allah dan Rasul, maka sesatlah dia. Allah tak kata dia ni kafir ke apa dah. Allah kata dia sesat. Dan kita tahu tempat sesat di mana, amalan orang sesat macam mana di sisi Allah. Jadi daripada ayat ini sahaja, tuan kitab kita nak kata sudah ada isyarat yang terang suruh kita kembali kepada as-sunnah. Firman Allah Ta'ala lagi, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'ul alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Allahu Akbar. Habis ayat ini buat kita terkunci bahasa. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya dalam hal agama ini. Jangan pergi depan. Kita kena duduk di belakang. Kita ini, kita kata apa? Ittiba' ataupun mutaba'ah. Ittiba' kita pengikut, kita duduk di belakang. Depan kita ni ada benda kita ikut. Jangan kita
tuqaddimu, kita pergi duduk depan, Allah dan Rasul duduk di belakang. Jangan. Pasal itu sahabat kata apa? Allah dan Rasulnya mengetahui. Hari ini kita tak boleh kata Allah dan Rasulnya mengetahui, sebab Rasul dah tak ada. Rasul dah tak ada, macam mana kita nak kata Allah dan Rasul mengetahui? Yang kita boleh kata, kita mengikut syariat Rasul yang telah Allah turunkan. Hari Nabi ada, sahabat kata Allah dan Rasul yang mengetahui. Pasal Quran kata tak boleh dahulu. Apa dia? Apa Nabi ajar, kita buat. Apa Nabi tak ajar, jangan buat. Ikut step tu saja. Kalau benda Nabi tak ajar, nama ibadat, tiba-tiba kita fikir. Kita fikir. Macam mana kita nak fikir hal akhirat? Kita dah bagi mandi kawan ni, tanam masuk dalam kubur. Macam mana kita nak fikir orang duduk dalam kubur tu, sedangkan kita sendiri tak pernah masuk kubur? Macam mana kita nak fikir? Siapa mampu fikir? Tak ada siapa mampu fikir. Kesemuanya kena bergantung kepada Allah. Ini hal ghaib. Yu'minuna bil ghaib. Kita beriman dengan benda ghaib. Jadi apa sahaja yang boleh menolong orang mati, kita tak tahu. Antara kubur dengan kita bukan macam tirai lagu ni, boleh tengok sah. Tak. Habis macam mana dia hidup? Kita bantu dia macam Nabi ajar. Sebab Nabi tahu sikit benda gaib kerana dia Rasulullah. Nabi ajak mayat itu dimandikan, kita mandikan. Kafankan, kafankan. Salat, salat. Nak salat macam mana? Nabi ajar. Nabi baca doa dalam sembahyang, dan Nabi kata, "Idza sallaitum 'alal idza sallaitum, bila kamu sembahyang atas mayat, fa akhlisu lahu ad-du'a." Kau ikhlaskan doa pada dia. Kita buat lah. Pasal Nabi kata doa tu sampai. Betul. Doa sembahyang mayat ni punya dahsyat sampai peringkat waghsilhu bil ma'i was-salji wal baradi. Hang basuhlah mayat dia ya Allah, dosa dia dengan air salji, air sejuk sampai hilang dosa dia. Wa abdilhu daran khairan min darihi. Hang gantilah negeri yang baik daripada negeri dia ni. Wa zawjan min zawjihi. Hang gantilah pasangan hidup yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Wa adkhilhul jannah. Hang masuklah dia dalam syurga. Kita tak tahu dah macam mana nak tolong dia. Malaikat kena pakai cara Tuhan. Pasal alam kita tak pernah hidup. Macam mana kita nak ni? Tiba-tiba kita tak ikut ni, kita fikir sendiri. Macam mana nak tolong kawan ni mati ya? Buat penurian. Buat penurian. Siapa cakap buat kenuri orang mati tertolong? Siapa cakap? Lepas tu kita cipta sendiri. Kalau tak buat kenuri, mimpi mak mai, tok mai duk jigir kita, air mata dia turun. Betul, duduk Ustaz, tanya Ustaz, Ustaz, ni saya mimpi mak saya mati ni, dia duduk tengok air mata dia turun, apa makna? Ustaz kata lama tak buat kenuri kot. Siapa ajar tu? Siapa bagi takbir mimpi macam tu? Siapa? Ini alam akhirat, bukan urusan kita. Kita tak tahu lebih. Mereka yas'alunaka 'anir ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dia bertanya pasal roh, jawablah bukan urusan aku, urusan Allah. Sikit yang Allah bagi tahu kat aku. Subhanallah, memang roh menangis, betul. Mak tengok alam barzah dia dah menangis, memang dia menangis. Dia ada perasaan. Ya, pasal tu Nabi suruh bagi salam pada orang mati. Memang dia tahu. Memang dia rasa kehadiran orang ziarah dia. Tak, kalau Nabi tak suruh bagi salam. Kalau tak ada perasaan, Nabi tak suruh bagi salam. Buat apa bagi salam? Kerana salam itu ibadat. Assalamualaikum. Dan sebut, ya ahlal qubur, ya ahlal diyar. Ya, ada hubungan. Dia dengar salam, dia tahu daripada orang hidup. Tapi dia ni apa nasib dia? Dia itu sedang menerima apa yang dia buat di dunia, sebahagiannya, lagi sebahagian di hari akhirat. Nak tolong dia macam mana? Tabuk bunga kat atas kubur, buah batu nisan, buah kepuk. Hak Jawa-Jawa ni, waduh banjingan Jawa tengik ni, ambil atas batu nisan, bubuh warna kuning, bubuh kain putih,
Raya tukang pi kapok, bubur payung, acak atas kepala. Apa tu? Kubur Aisyah duk ada di bakit, tak ada payung pergi pacak atas kepala. Aisyah tu isteri Rasulullah, ummahatul mukminin. Apa yang kita percaya? Kenapa kita dahulukan Allah, kita tidak mendahulukan Allah dan Rasul? Kita tidak mengambil pelajaran daripada Allah dan Rasul? Takat mana Nabi ajak kita masuk tanah kubur? Takat tu lah. Tak ada duk pergi khatib, pergi tahlil, baca Yasin nanti kubur. Tak ada. Nak baca Yasin balik pergi rumah. Dan saat lagi dia kata tak sampai, pos laju lah. Stamp RM2 aja, pos laju. Tu cakap nak bagi sakit hati lah tu. Tak pasal apa yang pergi tempuh jalan baru. Ayat ini kata, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Jangan kamu dahului. Dan ayat ni tak bercakap urusan dunia, dia bercakap urusan ibadat. Kalau urusan dunia ni kita buatlah, Nabi sebut sendiri, antum a'lamu bi umuri duniakum. Dunia kamu tahu, nak olah. Tapi kalau bercakap tentang agama Allah, kamu tanya aku, syara'a lakum minad din. Allah telah beri syariat kepada aku, bukan kepada kamu. Kita tanya, pasal tu sahabat tanya bab selawat. Macam mana nak selawat dia Rasulullah? Sahabat tanya. Sampai wanita Ansar dalam hadis Bukhari datang, ya Rasulullah, macam mana saya nak baca haid ni? Nabi kata, sebaik-baik wanita Ansar tak malu dia tanya pasal agama dia. Walaupun soalan dia tu malu, tapi dia tak malu tanya kat aku, kerana aku adalah Rasulullah. Itu dia. Kita tak tanya, tanya apalah, balon lah. Janji apa? Niat baik. Itu yang kata kuman. Kita kena kuman. Niat baik. Semua based on niat baik. Based on niat baik. Niat baik punya pasal lah bid'ah jadi macam-macam. Pasal tu orang ni, tengok, cuba kita belajar daripada Imam Malik. Tengok niat baik apa kata Imam Malik berdasarkan ayat ni. Cerita ni ada di mana? Dalam Al-I'tisam. Kawan itu pakai ihram semua cantik-cantik di Madinah lah ni. Terus pergi kubur Nabi. Ziarah kubur Nabi. Terus dia niat, saja aku berihram kerana Allah. Imam Malik kata, hang buat apa ni? Dia kata, main ziarah Nabi dan niat ihram di masjid Nabi. Imam Malik kata, Masya Allah, fitnah apa yang hang buat ni? Dia kata pada Imam Malik, apa fitnah pula? Saya main ihram di kubur Nabi, fitnah ke? Imam Malik kata, Nabi daripada rumah dia berjalan sampai Bir Ali yang kita panggil lah ni. Di situlah dia suruh sahabat nak mandi ke, nak apa ke, pakai ihram, niat situ. Daripada situ terus keluar pergi Mekah dengan ada pantai larang dia. Niat semua di situ, Zulhulaifah. Dia kata tak apalah Nabi tang situ, aku nak tang sini. Yang pentingnya aku niat dalam kawasan Madinah ni. Antara Bir Ali dengan Masjid Nabi dulu baru Bir Ali. Bukannya aku mengurangkan jarak, aku tambah lagi jarak. Imam Malik kata, apa punya malapetaka hambuk main ni? Imam Malik kata, fitnah wa ayu fitnati a'zam. Betapa besarnya fitnah hang bawa. Dia kata fitnah apa? Imam Malik kata, hang balik rumah, hampir buka Quran, hang buka surah An-Nur ayat 63. Allah Ta'ala kata, falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatan au tusibahum azabun alim. Hati-hati orang yang suka berselisih amalan dia dengan Nabi, nanti Allah bagi fitnah dalam dunia dan Allah beri azab yang pedih di hari akhirat. Itu dia satu kes tu Imam Malik angkat. Jangan mendahului. Kita nak pergi Mekah, baca Yasin satu pasal, kenuri satu pasal, balon bang tengah-tengah rembang satu pasal. Berapa banyak pasal kita buat. Lepas tu pergi Mekah pula. Bila kita sampai umrah, kita duk ajak buat cara Nabi ni. Bila sebut satu benda, kita sebut, tuan-tuan para jemaah haji umrah, kita main ni, kita cuba bagi amal kita ni paling hampir dengan Nabi. Oh semua ya.
Ni kami nak ikut Nabi, takkan nak ikut Firaun kot. Ada jawab macam tu. Itu sempoi punya. Tu masa nak turun pergi umrah tu makan ubat baik-baik punya. Takkan nak ikut Firaun kot. Kita kata betul macam ni. Dia sanggup kata nak ikut Nabi. Kita terang cara Nabi, dia buat muka kat bawah. Kita dah sampai dah. Sekarang ni naik hotel, masuk bilik. Siapa nak mandi-mandi, ingat kita dalam ihram. Jangan duk pergi tutup kepala ke, pergi apa ke, pergi potong rambut ke. Tengok rambut panjang saja, pergi cukur bagi pendek semua ni. Kepala kambing nanti mai seorang sekok. Jangan buat lagu tu semua. Ingat pantalan ihram. Saya bagi 1 jam. Nak angkat beg semua Pak Min, nak buka ekor, nak terlentang semua sat. Turun balik mai tang lobi, kita nak pergi tawaf. Semua dia bermain. Kita pun ajak pergi tawaf. Tawaf, tunjuk cara tawaf. Ada tengok Kaabah ni terkelepih. Dia buat jangan mak darah kasih selamat. Ni ke Kaabah. Kita kata, yalah drama lah, tapi jangan terlampau sangat kan. Dia tapi tak apalah, dia punya feeling, kita tak boleh kata apa. Tawaf pula, apa lebih kurang, jom kita pergi sa'i. Habis cukup semua dah habis, alhamdulillah. Kita telah dapat satu umrah macam Nabi ajak. Lah ni nak balik hotel pun boleh, nak tukar baju biasa, nak pakai dengan ihram tu, nak duduk dalam masjid pun boleh, nak buat ibadat ikut suka. Ikut suka. Tak dan bergenjak lagi ni duk datang siapa dengan maruah lagi ni. Dia tanya dah satu soalan. Umrah nombor 2 nak buat pergi Rabah esok. Dia tanya dah soalan tu. Ni mai-mai dapat satu umrah, ni umrah nombor 2 nak buat bila? Kita pun jawab, kita kata tak, Nabi ni duduk 19 hari di Mekah, umrah dia sekali ni je lah. Nabi tak pergi buat dah umrah. Hak lain Nabi buat tawaf sunat. Yang tadi ni kata kan, saya nak ikut sunnah Nabi, takkan sunnah Firaun kot. Takkan saya nak ikut Firaun. Tadi dia cakap lagu tu. Lah dia kata balik, mai sampai 7-8 ribu takkan satu kot. Dia cakap dah. Dia kata apa ni? Mai ni pun sikit punya berimpun ke duit? Usaha Isnin, Khamis puasa, jemaat pun puasa juga. Nak mai umrah ni, tak tahu umrah satu lah. Dia kata, Nabi buat macam tu. Habis pakej-pakej lain semua tu sesat lah. Tengok. Tu saya sebut nama pakej orang. Tak bagus. Ini Mekah, kena jaga mulut. Dah lah, memang jaga mulut. Ni sampai 7,000 per habis, tak tahu dapat satu umrah. Ni apa ni? Dia marah. Dia marah. Kita nak buat lagu mana kita kena puas hati Nabi buat lagu tu. Bukan tak puas hati. Bukan tak puas hati, tak apalah. Nabi ni dia memang orang Mekah. Dia bila-bila dia boleh main. Dia tak nak kapal terbang. Kita nak kapal terbang. Tadi bukan pakcik kah kata nak ikut sunnah Nabi, tak mau ikut sunnah Firaun? Perangai macam Firaun ni. Cuma tak kata lah pasal lagu tu. Tapi duk terbagak lah dengan dia. Duk terbagak lah. Tapi tak maulah kata macam tu. Sengap lah kita apa. Alamak. Dia tak puas hati. Kita kena masuk bilik dia, duk kena rawat dia, RNR, rawat, relax. Kata nanti saat jangan duk melenting tak tentu hala, sabar, ingat kepada Allah. Kita ni sabit kita boleh buat umrah kerana Nabi buat umrah lah pak cik oi. Kalau Nabi tak buat umrah, kita tak buat umrah. Betul tak saya kata lagu tu? Memanglah betul. Dia punya tune dia tu kan, timing dia tu memanglah betul. Tak baca, kita ikut Nabi. Kita ikut Nabi. Habis dia kata yang duk pergi umrah tak ikut Nabi kan. Dia buat kening-kening ni berimpun, bercentum terus. Dia buat lagu tu. Dia tu tak ikut Nabi kan. Orang Penang punya kata macam kamjat betul dia buat. Tapi astagfirullahalazim. Kita kata ya Allah, sampai Mekah pun kita tak ada hati yang lapang bila dengar sunnah Nabi. Masya-Allah. Tak ada hati yang lapang. Sedangkan Quran kata Allah dan Rasul dah tentu dah cara tu, mukmin jangan pilih cara lain. Jangan mendahului Allah dan Rasul. Kita kena puas hati cara Nabi. Puas hati. Apa nama? La yajidu fi anfusihim haraja. Dalam hati ni tak ada lemah perut.
Bila dengar sunnah Nabi ni, alhamdulillah ya Allah. Tapi syarat dia tali kita baca kena sahih. Sahih kan Nabi buat lagu tu? Sahih. Bukhari, Muslim, bab haji boleh buka, bab umrah boleh buka. Itu umrah Nabi. Itu umrah Nabi. Ada orang pergi haji pak cik, lepas dia melontar hari 10, dia melontar. Hari 10 kita lontar satu tempat aja. Nama dia Jumrah Aqabah kan. 7 batu lah. Ikut sunnah Nabi, lepas kita melontar Jumratul Aqabah hari 10 tu, habis-habis kita melontar, seluruh pantang larang dalam diri kita terangkat. Kecuali satu aja, jima. Yang tu jadi halal apabila kita sempurnakan rukun yang baki. Berlakulah tahlul sani. Dihalalkan jima tadi, penghalalan yang kedua. Jadi kalau kita tak tawaf lagi, pergi tawaf lah. Orang buat tamattu', dia kena pergi tawaf, dia kena pergi sa'i. Kalau orang buat ifrad, dia boleh pergi tawaf. Maka jima' tu jadi boleh. Dia tak ada selisih apa, sikit aja selisih dia. Dia kata lepas kita melontar masih dalam ihram, kita mesti cukong atau pergi tawaf. Kita kata dah. Dia kata ada 3 benda, kita kena buat 2, baru 13, 10 terangkat. Kita melontar, kita bercukong, atau melontar, kita tawaf. Kalau buat satu, masih dalam patah larang. Kata dah, itu pandangan orang. Nabi sendiri macam mana? Nabi sendiri dia melontar, habis-habis 7 biji batu di tangan dia, pantang larang semua terangkat, walaupun belum cukup, walaupun belum tawaf, belum lagi, tapi melontar itu mengangkat semua pantang larang. Oh, dia kata pelik tak pelik lagu tu, sunnah macam tu. Jadi bila kawan-kawan ada yang dengar cakap macam ni, mereka buat macam ni, dia pergi ocok orang buat ambil, dia pergi ocok orang tu, dia kata tahu lah berapa dam nak kena. Bukan tahu ekor kepala dah pergi salin baju dah, cukup dah lagi. Allah, puluh-puluh ribu main Mekah buat kerja lagu ni. Kita dengar hati sakit tak? Sakit hati. Tapi pasal apa? Pasal orang tak tahu. Orang dah nampak agama tu dengan jalan susah. Susah agama ni. Tambah kerja haji. Oh, jangan buat pasal. Payah pasal. Pasal tu dulu orang bagi petua kan, kalau dah kasut selipar tak ada di Mekah, pakailah kasut sepatu ni tapi potong depan. Allahu Akbar. Dia sanggup bagi petua lagu tu. Pakai kasut kita ni tapi potong depan. Bila potong jari keluar lagu tu. Apa tu? Kartun tu tak? Kartun. Nobita dengan Doraemon tengok pun gelak kita. Yang habis potong depan tu pasal apa? Ada kata tak boleh, dia kata pasal kita dalam ihram tak boleh pakai kasut. Kalau tak boleh pakai kasut, tak usahlah pakai selipar tu. Tak, dia kata boleh pakai tapi potong. Lepas potong, lepas musim haji, kasut tu nak buat apa? Apa satu macam punya kepala otak ada. Kita tak boleh ikhwan. Tengok Nabi buat, petua orang bagi, Nabi buat macam mana? Ingat ayat ni dalam kepala. Allah dan Rasul, jangan kita buat pandai-pandai. Kita kena ikut dia. Jadi daripada ayat ini ikhwan, tuan kitab kita nak kata ada isyarat Allah suruh kita kembali pada sunnah. Apa dia? La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Allah isyaratkan jangan kita pandai-pandai. Dan lagi satu ayat ikhwan sebagai akhirnya, qul atii'u Allah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah wahai Muhammad, Allah suruh Nabi kata, taatlah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahawa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Tengok. Fa in tawallaw, jika kamu berpaling, Allah tak suka orang kafir. Dia boleh guna perkataan, kalau kamu berpaling, Allah tak suka orang berpaling. Lebih jelas kan? Tapi dia kata kalau kamu berpaling,
Allah tak suka orang kafir. Ini satu isyarat yang besar. Apa dia? Isyarat kita mesti taat kepada Allah dan Rasul. Rasul di sini sunnah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika sampai ayat ni, ayat 32 surah Ali Imran, Ibnu Katsir menggunakan satu perkataan yang besar. Apa Ibnu Katsir kata? Daripada ayat ini, mengikut Nabi adalah wajib. Sekiranya seluruh para Nabi yang Allah Ta'ala utuskan, mereka hidup zaman Nabi Muhammad, dan 5 Nabi yang tergelak dengan ulul azmi hidup zaman Nabi, maka Allah tetap mewajibkan seluruh para Nabi dia ikut Nabi yang akhir ini kalau mereka hidup di zaman dia. Antum bayang, kalau Nabi hidup zaman Nabi Muhammad, Nabi lain kena ikut dia. Macam mana dengan kita? Bukan Nabi, bukan siapa-siapa, tiba-tiba kita menempah jalan baru. Kalau kamu berpaling, Allah tak suka orang yang engkar ni. Tawalla yang kita dah habaq dalam bahasa Arab, menyimpang, dengan makna yang jelas. Menyimpang, tak mau. Bila orang tu diangkat menyimpang? Setelah dia tahu kebenaran. Masa tak tahu tak apa, dia pun tak tahu macam mana nak buat pasal mati, pasal semayang. Dia pun semayang qasak, ta'arun, ta'yin lagu tu lah. Dia buat, tak apa, dia tak tahu. Nak hukum apa orang tak tahu? Dia balik rokok, puih-puih, tak tahu. Tak tahu apa. Kata, sekan serokok. Dia kata, tak apa. Dia tak tahu apa. Dia tak tahu apa. Kita pun duk pergi habang. Baru dia astagfirullah. Tak boleh lah. Saya teringat Pakcik Khalid lah. Pakcik Khalid kata kat saya. Pakcik Khalid. Haji Khalid kan? Custom kan dia? Pakcik Khalid kata kat saya, dia kata, tapi jangan habaq korang lah, ini boleh mendatangkan marah. Dia kata, Ustaz Abdullah Yaakob kata kat dia, rokok ni kalau kuntim dia kita petik jatuh ke tanah, anjing pun tak gunggung. Dia, ini betul-betul mendatangkan marah. Ni Pakcik Khalid kata first time dia dengar Ustaz Allah cakap lagu tu macam kena penampak, dia kata. Betul, dia kata, dia ambil kuti rokok tu, dia petik ke bawah, anjing tak gunggung. Bukan anjing ke suka bau dengan hidung, bau pun tak mau. Anjing tengok rokok, belah terus. Pakcik Khalid kata, macam mana manusia letak di mulut dia benda yang anjing pun tak mau. Dahsyat tu. Ustaz Abdullah Yaakob, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Jasa dia. Ya, nak kata apa? Betul. Dia kata tu betul. Tapi boleh mendatangkan marah. Bapak marah bapak. Kalau bapak marah akan dijual seluruhnya. Tapi dahsyat. Lebih-lebih dahsyat lagi, kepiah atas kepala. Dahsyat lagi. Pakai cantik-cantik. Nak pergi semayang, dia duk gunggung. Motor duk bawa lagu tu, mulut duk gunggung. Tu selisih dengan ni, menatang-menatang ni, duk jugir kita duk salak. Dia salak tu pasal dia heran. Buang tu. Hang nak pergi semayang, buang tu. Kita tak faham, kita kata mughalazah betul kawan ni. At least mughalazah dia tak gunggung tu. Bukan saya kata, don't angry to me. Kata Pakcik Khalid, Ustaz Abdullah Yaakob kata, bukan saya kata. Subhanallah. Tengok. Tak tahu lah nak boleh abang dekat tu lah Pak Amin kan. Subhanallah. Jadi, ikhwatul iman, kita akan baca lagi ayat-ayat yang di bawah ini, yang kesemuanya menunjuk kepada jalan kita kena mengikut Allah dan Rasul. Berakhir ayat-ayat ini, dia akan bawa pula kepada kita hadis yang suruh kita ikut sunnah Nabi pula dah. Saya merasakan daripada muka surat 50 ni sampai mana? Sampai muka surat 69. Ini adalah sesuatu yang mesti kita baca. Di sinilah kena mengenalnya dengan tajuk kitab. Mesti kita baca. Kita nak ambil pelajaran di sini. Kita akan jumpa ayat Quran mengisyaratkan jangan tinggal sunnah Nabi. Dan kita akan jumpa hadis Nabi tak membenarkan kita meninggalkan sunnah dia.
Ini satu benda yang perlu kita beri penjelasan. Wallahu a'lam. Kita berhenti cakap tu dulu. Apa dia cik? Besok malam Riyadhus Salihin baru ni Al-Ibanah besok malam Riyadhus Salihin. Ni jadual ada kat sini. Siapa tak ambil lagi boleh ambil, baca ilmi punya jadual. Dah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.